Alright, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang. Terima kasih kerana ke channel RTFTT. Bagi yang baru masuk, selamat datang. Terima kasih. Saya Coach Jero. Pengalaman hampir 14 tahun dalam forex trading dan juga metals, emas dan juga perak. Dan pada sebab itu saya fokus kepada juga seperti saham dan juga CFD dan juga kripto pada masa yang sama juga. Jadi apa yang saya nak highlight sekarang ni ialah konsep dinamakan sebagai confluence. Pasal confluence ni satu benda yang sangat penting. Kan? Dia ada saya sebut dalam live training, ada saya sebut dalam live trading dan juga ada juga yang saya sebut macam dalam percakapan. Jadi mungkin you patut tahu dengan lebih jelas apa itu confluence. Dan ada juga saya sebut dalam video seri pendek tetapi mungkin tak jelas daripada angle ni. Jadi hopefully ni akan bantu you untuk lebih faham. Okay. Nombor satu ialah kita kena faham apa itu confluence. Confluence tu satu benda yang sangat penting, iaitu dia adalah saling kaitan dan menguatkan. Jadi maksudnya ialah dia adalah confluence. Ni tulis dulu confluence. Confluence ni maksudnya ialah sesuatu yang berkait. Kalau saya tulis berkait dan juga lagi itu berfungsi. Dia berkait dan juga berfungsi. Dia ada dua, dia kait dan juga dia berfungsi satu sama lain. Jadi confluence ni kalau kita lihat, contohnya ialah bahasa mudah dia sepakat lah. Sepakat ataupun bersatu lah. Macam tu lah. Sepakat, okay, sepakat ataupun bersatu. Bersatu teguh bercerai roboh kan. Jadi ini antara yang saya cuba fahamkan sebenarnya apakah maksud yang dikatakan sebagai sepakat dan sebagainya kan. Jadi itu adalah confluence. Jadi confluence ni merujuk kepada pelbagai benda tau. Hari ni kita akan pergi pada basic asas itu jadi confluence. Okey. Satu ialah saya nak ceritakan adalah confluence dari segi single time frame. So satu ialah ni mungkin saya revisit balik beberapa syllabus sebelum ni tapi ini akan menguatkan ingatan ni insya-Allah. So single time frame confluence. Single time frame tu bermaknanya mana-mana time frame yang kita ambil bermula daripada monthly sehingga M1. Maknanya mungkin H1, mungkin H4. Sebab sering saya beritahu lah, confluence ni apa benda, dia kata time frame mana. Dia bukan isu time frame. Itu fahaman lama. Dia terpaksa time frame mana. Dia tak pakai dia macam tu. Dia mana-mana time frame. Dia boleh beza dia lah. Kalau time frame besar, dia lebih kuat. Gap dia lebih jauh. Price dia lebih besar bergerak. Kat time frame kecil, dia lebih kurang pergerakan dia kerana time frame dia kecil kan. Jadi kalau kita tengok single time frame confluence, kita boleh tengok dari segi konsep pertama, iaitu contoh ni. Kebetulan saya buka ni pun ada. Kita tengok ini contoh confluence single time frame. Okey, apa benda contoh confluence kita boleh tengok Saya bagi yang asas dulu. Kalau kita tengok contoh ini adalah confluence single time frame. Okay, saya sengaja akan ambil screenshot yang tertentu saja yang bahagian sini. Okey, ini adalah confluence single time frame. Kalau you tengok, saya akan pilih yang bahagian sini untuk pembelajaran kita. Saya akan pin dan saya akan copy untuk kita punya pembelajaran. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah satu-satu confluence yang saya akan ambil dan letakkan kat sini. Okey. Itu adalah confluence. Alright. Jadi saya akan kecilkan supaya kita mudahkan kita untuk belajar. Okey, ini adalah satu confluence yang single time frame. Ini jadi jenis confluence single time frame. Kalau you perasan apa saya maksudkan adalah macam ni. Satu ialah you perhatikan, itu bahagian sini. Kan? Ini kalau you perhatikan, dia ada apa ni? Bollinger Band, middle Bollinger Band. Sekejap Sekejap. Okey, dia ada middle Bollinger Band. Kalau you perasan. Dan juga, apa ni? MA Purple. Faham tak? Ini confluence. Okey, ini adalah dinamakan sebagai, iaitu Bollinger Band. Nampak middle BB. Berkumpul, bersatu, berdekatan dengan apa benda? Dengan plus dengan MA Purple. MA Purple tu maksudnya MA5 10 high linear weighted MA Purple. Jadi ini salah satu confluence. Jadi ini yang single time frame confluence dinamakan sebagai entry zone confluence. Maksudnya ialah di single time frame tu ada SEZ situ confluence kan. Kalau kita belajar SEZ1 ialah MA berlawanan dan SEZ2 ialah middle band. So inilah middle band confluence. So ini maksudnya confluence macam ni, bila macam ni bermaksud iaitu ia memberikan bila ada SEZ confluence untuk single time frame. Okey, confluence single time frame. Okey, ini bermaksud dia akan mengukuhkan entry tersebut, zone entry tersebut. Sebabnya ada banyak benda yang tahan. Dalam kes ni dia bertindak sebagai resistor. Ada dua resistor daripada biasa. Inilah single time frame confluence. Maksudnya dalam kes ni kita ada target lah, dia akan naik dan turun lah. Ada target kat situ lah. Itu adalah single time frame confluence. Dan dia boleh confluence dengan macam-macam. Dia boleh juga dengan top BB. Contohnya ialah MA ni dengan top BB, dengan low BB. Itu confluence juga. Dan sama juga bermaksud ialah ini juga confluence kalau you perasan. Ini mungkin orang tak perasan tapi ini juga confluence. Ini adalah confluence sebenarnya.
Ataupun saya tukar color lain supaya boleh nampak ini adalah sejenis confluence juga. Perasan ini adalah juga confluence. Dan ini adalah confluence, you kena faham. So ini adalah confluence. Perhatikan benda-benda macam ni. So ini adalah confluence. Faham tak? Confluence yang bermaksud ialah berlaku, nampak, dia cross dan squeeze dalam bibi, itu adalah confluence. Confluence yang berbentuk dipanggil power zone confluence jenis 3, CPZ3. Kan ini saya macam cerita jenis confluence lah kan. So jadi ini yang saya kata salah satu benda yang you kena buat ialah single time frame confluence. Bermaksudlah di dalam time frame tersebut ada iaitu support resistant ataupun support resistant bergabung berdasarkan entry zone. Senang cerita ialah SNR berkumpul. Support resistant berkumpul. Dalam kes ni saya sebut sebagai MA5 dan 10 purple, linear weighted high adalah sebagai MA berlawanan ataupun SEZ1. SEZ1 dan juga middle band adalah SEZ2 menggambarkan sebagai segmen entry zone. Saya selalu sebut segmen entry zone sebab dalam kita punya basic kita ada 5 entry zone. SEZ1 iaitu MA berlawanan, SEZ2 middle band, SEZ3 luar bibi, SEZ4 ialah black line, SEZ5 ialah grey line. Kan? Kalau you tengok video sebelum ni saya tak sebut sangat grey line, tapi sekarang ni saya sebut balik pasal saya gunakan dalam chart. Kalau saya tak guna tak apa, saya guna jadi saya kena sebutkan. Okay? So single time frame confluence adalah middle band dan juga SEZ confluence single time frame mengukuhkan entry zone. Itu adalah bermaksud. Jadi confluence ni tugas dia ialah mengukuhkan entry zone. Ataupun satu lagi, bila kita nampak price kat situ kita kena TP lah. Itu adalah single time frame confluence. Okay, ni saya jelas lebih detail, video sebelum ni ada lebih kurang macam ni, tapi saya lebih ingat sebab tu penting kalau repetition, repeat jadi kita akan faham. Single time frame confluence. Nombor 3, pergi kepada multi time frame confluence. Multi time frame ni banyak juga kisah dia multi time frame confluence. Pasalnya dia jadi banyak benda yang kita nak kena tengok, faham tak? So apa maksud saya ialah ada benda yang kita kena perhatikan apakah sebagai multi confluence. Kita sendiri kena tengok apa benda yang berlaku dekat situ. Sebagai contoh macam ni, saya bagi contoh dalam graf. Contoh multi time frame. Jadi multi time frame ni contoh, kalau kita lihat, contoh di monthly. Okay, monthly kita nampak di daily kita nampak kan. Di H4 kita nampak, di H1 nampak. Confluence tu contoh macam ni. Katalah saya ambil di H4 tadi, saya ambil kes yang sama H4. Okay, saya ambil kat sini. Dan saya letakkan di sini untuk nampak maknanya garis merah ni adalah tempat yang dia confluence kat situ. Kita tengok. So kedudukan dia sekarang ni pada price kita boleh nampak dengan jelas ini di 1812 warna merah tu kan. So kalau saya buka H1, kalau tengok dekat H1 juga lebih kurang kedudukan dia, nampak? Lebih kurang kedudukan dia. Kan kalau saya masukkan lagi satu, kan lebih kurang ni adalah tempat entry. Jadi ini adalah juga di kategori confluence. Kalau dia lagi rapat lagi rendah. So dia biasanya saya kaitkan dengan risk reward ratio di mana lebih risk kalau kita buy berbanding sell kerana banyak confluence kat situ. Itu salah satu confluence. Kan confluence juga ialah bigger time frame juga adalah confluence, pasalnya sikap ataupun sifat dia time frame besar tu lebih strong. Itu salah satu. Cuma saya tak bagi angle tu dulu. Saya nak you faham angle ni. Okay, maksudnya dia boleh juga tempat-tempat berlalu. Okay, kalau saya ambil contoh lagi, saya bagi detail. Okay, saya bagi detail sikit. Katalah saya buang yang M1 tadi. Okay, sekejap saya buang dulu. Okay, saya buang yang M1 dulu. Okay. Katalah saya ambil di sini. Okay, saya perhatikan di H4. Okay, saya tanda di ruang H4 tu. Saya tanda dengan horizontal, dengan saya punya rectangle dulu untuk you nampak. Okay, ni adalah tempat entry dia, betul tak? Ini zone dia kan. Okay, saya pula tengok dekat H1. Kan apa yang berdekatan dia yang confluent? Yang confluent yang paling dekat dengan H1 ialah apa? Cuba you tahu betul-betul. Pada saya ialah dengan jelas ni saya akan katakan iaitu ni. Jadi saya akan ambil ni, saya akan susun satu untuk you supaya kita boleh faham konsep ni. Jadi ini adalah asas yang sebenarnya memberikan kita macam gambaran sebenarnya. Faham tak? Dijadikan kita jadi kefahaman. Jadi saya pin yang ni untuk saya ambil untuk pembelajaran kita. Okay. So yang ni, tengok. Okay, saya letakkan dekat bawah ni. Okay, untuk you kita boleh gunakan dan insyaAllah kita akan faham macam mana cara dia dan strategi dia. Okay, ini adalah MTF confluent. So MTF confluent tu bermaksud iaitu satu. Kalau perhatikan iaitu, saya akan ambil ni sebagai rujukan kita. Alright, ini zon kuning. Okay, kuning ni bermaksud apa? Kuning tu bermaksud iaitu ini entry sell zone untuk H4. Betul tak? Kuning tu, kuning. Kan? Sekarang ni kalau kita perasan ni di bahagian sini pula. Kan? Ini adalah, black line ni adalah di time frame tersebut, di H1. So ini adalah berada di H1. Bermaksud, faham tak? Jadi maksudnya dah ada dua. Maksudnya satu ialah entry zone
yang di H4, satu lagi lah dia ada dekat di H1 juga. Jadi maksudnya SEZ multi time frame confluence. Faham? Tadi single time frame SEZ dengan SEZ. Ini SEZ multi time frame confluence. Dia maksudnya kalau kita nak cari entry, cari tempat-tempat macam ni sebenarnya. Yang lain risiko sikit pasal dia tak ada confluence. So confluence ni sebenarnya mengukuhkan entry dan mengukuhkan exit. Kan maksudnya dah sampai tempat tu kau kena exit lah sebab dia kukuh kan. Kau lebih baik kau follow balik ataupun lawan balik kau punya position pasal dia adalah sebagai pengukuhan macam wall yang besar, tembok Cina yang besar. Kan macam Wall of Mexico yang Trump konon buat tu kan, separuh jalan tu kan. Jadi tu konsep confluence. So ini adalah konsep yang penting, single time frame confluence dan juga multi time frame confluence. Dan confluence juga dia ada banyak lagi, dia panggil confluence indicator pun ada. Kan confluence indicator, lepas tu confluence pattern dan seterusnya dia ada confluence indicator. Dan juga confluence pattern ni saya tulis takut you tak dapat tangkap teman-teman cakap kan. Lepas tu dia ada ialah confluence indicator. Okay, confluence indicator. Dan juga dia ada juga ialah confluence. Selain pada indicator dia juga confluence pattern. Ni ada pattern ni macam dah biasanya advance lah, intermediate ke advance dan banyak ke advance. Okay, pattern recognition semua adalah advance. Tapi saya nak cerita ada juga confluence indicator. Sebagai contoh macam mana confluence indicator. Okay, contoh macam ni. Contoh kita nampak di H4, okay, berlaku ialah CPZ. Ini adalah kategori CPZ 3. Kejap saya rasa saya akan buang ni dulu untuk memudahkan you nampak semua. Okay. Sekarang ni saya akan ambil screenshot untuk semua ni, senang cerita. Untuk kita belajar. Kejap. Yang blackline mana? Hilang blackline tu. Oh, dia kena macam ni. Baru nampak. Okay. Terlalu besarkan sangat tadi. Saya akan ambil bahagian ni je lah, senang. Okey, perhatikan kat sini. Perhatikan dekat sini ialah satu ialah memerhatikan inilah confluence time frame confluence indicator. Satu ialah lihat kat sini. Di bahagian sini ialah CPZ 3. Ini kita tahu CPZ 3. Maksudnya dalam power zone. Power zone dalam kes ni dia pressure ke bawah lah. Okey, power zone. Yang kedua tengok ni, dekat stores ni semua ni pada kalau you tengok dia punya meter dia 5 4 2 ini semua stores iaitu power zone. Dia dalam keadaan power zone. Okay, power zone. Faham tak? Dalam power zone. PZ ni dekat 20 sini lah sampai ke bawah. Dan kalau dia dah masuk bawah 5 ke bawah tu biasanya dia zone trend reversal zone. Tapi kita tahu ini confluence. Maksudnya ada dekat chart ni dipanggil indicator trend. Menunjukkan dia nak turun. Yang ni pula berada confluence, dia ada PZ di stars gila. Sebagai contoh. Kita boleh guna lagi macam-macam. Contoh Fibo, confluence dan sebagainya. Saya bagi contoh yang mudah. Faham? So inilah confluence indicator pula. Jadi dia ada macam-macam lah. Nanti saya akan tunjukkan macam mana menggunakan multi time frame dengan multi template. Dia ada konsep multi template dan sebagainya. Tapi asas dekat sini. Okay? Video ni mungkin panjang sikit pada biasa. Tapi saya nak you faham betul-betul. Apa maksud confluence? Korangnya faham confluence single time frame menggunakan support resistance tersebut yang dikenali sebagai SEZ 1 sampai 5. Ataupun multi time frame. Multi time frame yang the best. Okay, satu lah dah ada tapi ada multi time frame. Lepas tu confluence ni pula membentuk pada decision making yang lebih strong dan mengurangkan risiko dalam trading dan meningkatkan kita punya profit. InsyaAllah jangan lupa please like, komen dan juga subscribe video ni. Komen saja apa saja dalam ni. InsyaAllah saya berpendapat kan selain daripada saya buat video dalam video siri pendek, saya nak you komen dan juga request apa video saya akan buat dalam satu siri baru nama dia lah jawab soalan lah. Jawab soalan you lah kan. Jawab soalan ialah follower activity kan. Kita terima kasih. Jadi saya akan buat satu segmen nanti. InsyaAllah kita akan buat satu ialah dipanggil jawab soalan untuk you. InsyaAllah untuk apa tu khusus untuk soalan-soalan. Okay. Please comment, like dan juga subscribe. Dan komen kalau you faham ataupun ada juga you nak tanya. Saya juga boleh explain dalam video akan datang. Jumpa lagi dan salam hormat.